Pengenalan sepanjang ajaran Islam. Umat Islam telah diperintahkan untuk menunaikan hak orang yang berhubung dengan mereka dengan cara yang berbeza, contohnya melalui iman, darah dan kedekatan. Oleh itu buku ini akan membincangkan beberapa tugas ini supaya umat Islam dapat berusaha untuk mengekalkan hubungan ini dengan cara yang diredai Allah SWT, supaya mereka dapat mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Orang Islam, ikatan penting seterusnya yang harus dipegang oleh semua orang Islam adalah hubungan dengan orang Islam yang lain. Ini terpakai kepada semua orang Islam sama ada mereka berkaitan atau tidak dan jika mereka mengenali antara satu sama lain atau tidak. Banyak hak-hak umat Islam telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan setiap Muslim harus berusaha untuk mempelajari dan memenuhinya. Sebagai contoh, dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1240, Nabi Muhammad SAW menyenaraikan 5 hak seorang Muslim yang berhutang dengan seorang Muslim yang lain. Pertama, mereka hendaklah menjawab salam sejahtera walaupun membalasnya bercanggah dengan keinginan mereka. Lebih penting lagi, seorang Muslim mesti memenuhi ucapan selamat Islam secara praktikal dengan menunjukkan keamanan dan kebaikan terhadap orang lain melalui ucapan dan tindakan mereka. Inilah maksud sebenar salam Islamik. Seorang Muslim harus cuba menziarahi orang Islam yang sakit untuk memberi mereka sokongan fizikal dan psikologi. Sukar untuk menziarahi semua orang Islam yang sakit, tetapi jika setiap orang Islam sekurang-kurangnya melawat saudara mereka yang sakit, maka sebahagian besar orang yang sakit akan mendapat bantuan ini. Segala bentuk pertuturan dan perbuatan yang sia-sia atau berdosa hendaklah dijauhi, seperti mengumpat. Jika tidak, seorang Muslim hanya akan mendapat dosa dan bukannya berkat. Seorang Muslim apabila boleh hendaklah menghadiri pengebumian orang Islam lain kerana setiap hadirin mendoakan agar si mati diampunkan. Oleh itu, lebih ramai umat Islam yang hadir lebih baik. Sama seperti seseorang ingin orang lain menghadiri pengebumian mereka dan berdoa untuk mereka, mereka juga harus melakukan ini untuk orang lain. Dalam perbuatan tertentu ini adalah peringatan yang baik bagi seorang Muslim bahawa mereka juga akhirnya akan mati. Mudah-mudahan ini akan mengubah tingkah laku mereka ke arah yang lebih baik agar mereka lebih bersedia menghadapi kematian mereka dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan adalah bahawa umat Islam harus menerima undangan untuk makan dan acara sosial selagi tidak ada kegiatan yang haram atau tidak disukai, yang pada zaman ini agak jarang berlaku. Perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah sebahagian umat Islam menghadiri majlis-majlis sosial di mana perkara yang haram atau tidak disukai berlaku dan menyebut hadis ini untuk menyokong tindakan mereka. Seseorang tidak seharusnya menyalah tafsirkan ajaran ilahi untuk memenuhi keinginan mereka sendiri kerana ini adalah kesesatan yang jelas dan undangan kepada hukuman ilahi. Akhirnya, hadis utama diakhiri dengan menasihati umat Islam untuk mendoakan orang Islam yang memuji Allah Ta'ala selepas mereka bersen. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menunjukkan kewajipan yang sangat penting dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2714, iaitu untuk menawarkan nasihat yang baik dan ikhlas kepada umat Islam yang lain. Pertama, adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa nasihat yang baik harus diberikan kepada semua tanpa mengira agama mereka. Ini jelas dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4204. Umat Islam hendaklah menasihati orang lain dengan cara yang mereka ingin orang menasihati mereka. Seseorang tidak boleh membiarkan perasaan sakit mereka menghalang mereka daripada menunaikan kewajipan ini kerana orang yang dengan sengaja memberi nasihat yang tidak baik akan mendapati bahawa orang memberi mereka nasihat yang tidak betul.
Menawarkan nasihat yang ikhlas adalah sangat penting sehingga seperti yang disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1925, Nabi Muhammad SAW akan mengambil ikrar dari orang ramai untuk menunaikan kewajipan ini bersama dengan menunaikan kewajipan seperti itu. Sebagai doa, hakikat bahawa menasihati orang lain dengan ikhlas telah diletakkan dengan tugas wajib ini menyerlahkan kepentingannya. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh mengabaikan fakta ini. Setiap orang, tanpa mengira iman, suka mendapatkan perkara yang akan memberi manfaat kepada mereka dan melindungi mereka daripada perkara yang berbahaya. Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyatakan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2515, bahawa seseorang tidak boleh menjadi mukmin sejati sehingga dia mencintai orang Islam lain seperti yang mereka cintai untuk dirinya sendiri. Ini harus ditunjukkan melalui tindakan seseorang dengan berusaha untuk memastikan orang lain memperoleh perkara yang mereka suka untuk diri mereka sendiri dengan apa-apa cara yang tersedia untuk mereka. Seorang Muslim tidak seharusnya hanya mendakwa ini melalui kata-kata mereka. Satu lagi hak semua orang Islam ialah seseorang itu hendaklah mendoakan mereka dengan ikhlas. Ini adalah aspek belas kasihan antara satu sama lain yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Surah 48 Al-Fat, ayat 29. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya adalah berkasih sayang sesama mereka. Malah, apabila seorang Muslim mendoakan orang lain, mereka sendiri mendapat manfaat daripadanya. Menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6927, apabila seorang Muslim mendoakan orang Islam lain secara sembunyi-sembunyi, malaikat mendoakan mereka. Satu lagi hak yang penting ialah seorang Muslim harus mencintai dan membenci orang Islam lain apa yang mereka suka dan benci untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menjadikan ini sebagai syarat keimanan yang tulus kepada hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2515. Seorang Muslim seharusnya gembira dengan kegembiraan yang halal dari seorang Muslim yang lain dan berharap ia akan berkekalan untuk mereka. Mereka harus berduka cita apabila seorang Muslim lain menghadapi kesulitan dan membantu mereka melaluinya walaupun hanya doa bagi pihak mereka. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6011, bahawa umat Islam adalah seperti satu tubuh. Jika ada bahagian tubuh yang sakit maka seluruh anggota badan akan turut merasakan kesakitan. Seorang Muslim tidak boleh menyebabkan kemudaratan yang tidak wajar kepada Muslim atau non-Muslim lain melalui perkataan atau perbuatan mereka kerana ini adalah definisi Muslim yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2627. Sebenarnya, menjaga keselamatan orang daripada bahaya adalah sedekah yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, nombor 250. Ini adalah sedekah kepada diri sendiri kerana ia melindungi mereka daripada azab Allah Ta'ala. Hak orang Islam lain termasuk menghapuskan sebarang halangan dari laluan mereka. Ini termasuk halangan fizikal dan juga halangan kiasan yang boleh menyebabkan bahaya. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6670, menyarankan bahawa seseorang akan dianugerahkan syurga kerana mencabut sebatan pokok yang menghalang laluan yang digunakan oleh sesama Muslim. Adalah menjadi hak seorang Muslim untuk menolong orang Islam yang lain apabila mereka ditindas dengan apa jua cara yang diperlukan seperti bantuan keuangan dan membantu orang Islam yang melakukan kezaliman dengan memberi amaran kepada mereka tentang akibat daripada kelakuan ini. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6952. Perlu diingat, nasihat hanya boleh diberikan jika penasihat itu selamat daripada kemudaratan orang yang zalim. Seorang Muslim tidak dibenarkan memutuskan hubungan dengan Muslim yang lain lebih dari 3 hari atas sebab duniawi. Ini telah dijelaskan dengan jelas dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1932. Berpaling daripada Muslim yang lain dengan cara sedemikian adalah isu yang sangat serius yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1740, bahawa Allah Ta'ala mengampuni semua orang Islam setiap hari Isnin dan Khamis kecuali mereka yang telah meninggalkan orang Islam yang lain sehingga mereka berdamai. Hak yang lain ialah seorang Muslim tidak boleh bersikap angkur dengan orang Islam yang lain. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan kerendahan hati yang sentiasa membawa kepada kasih sayang dan penyebaran cinta dalam masyarakat. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4895. Sebaliknya, kesombongan dan kesombongan hanya membawa kepada halangan sosial dan pengasingan masyarakat. Jika seorang Muslim dilayan dengan angkuh, mereka tidak boleh membalas dengan cara yang sama, sebaliknya mereka harus bersabar dan memaafkan. Sebenarnya, merendah diri terhadap orang lain tanpa mengira status sosial mereka adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinasihatkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sunan An-Nasai, nombor 1415, beliau tidak akan pernah benci berjalan bersama orang-orang fakir dan miskin untuk memenuhi keperluan mereka. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk tidak pernah mempedulikan kabar angin atau gosip tentang orang Islam lain, kerana dalam kebanyakan kes ia sama ada tidak benar atau mengandungi beberapa fakta yang dicampur dengan fiksyen. Dalam banyak kes, bahkan kebenaran telah diputar-belitkan di luar konteks untuk memenuhi keinginan jahat seseorang. Seorang Muslim seharusnya tidak menghiraukan apa yang telah diperkatakan dan menasihati orang yang mengumpat untuk bertaubat dengan ikhlas. Mereka tidak boleh mengulangi gosip itu kepada orang lain dan tidak boleh menyebut gosip itu kepada orang lain. Dengan menyembunyikan ini, mereka seharusnya berharap Allah, yang Maha Tinggi, akan menyembunyikan kesalahan mereka di kedua dunia. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1930. Di samping itu, seorang Muslim tidak boleh mengumpat atau memfitnah orang Islam lain kerana ini adalah dosa besar. Malah, satu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 290, memberi amaran bahawa pembawa cerita tidak akan masuk syurga. Adalah menjadi kewajipan seorang Muslim untuk berusaha mengikut kemampuan mereka untuk membantu orang Islam lain dari sebarang kesusahan. Ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 225, bahawa sesiapa yang melakukan ini akan dibebaskan dari kesusahan pada hari kiamat. Hadis yang sama menasihati bahawa sesiapa yang meringankan beban kewangan seorang Muslim yang lain, Allah Ta'ala akan meringankan mereka di kedua-dua dunia. Oleh itu, umat Islam hendaklah bersikap baik terhadap mereka yang berhutang dengan mereka. Satu lagi hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ialah jika seorang Muslim melakukan kesalahan terhadap Muslim yang lain dan memohon keampunan daripada mereka yang mangsa, hendaklah memaafkan mereka kerana Allah Ta'ala. Ini akan mengakibatkan Allah, yang Maha Tinggi, mengampuni mangsa dosa-dosa mereka. Bab 24 ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Malah, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6592, bahawa sesiapa yang memaafkan orang lain kerana Allah Ta'ala akan dikurniakan lebih kemuliaan. Di samping itu, seorang Muslim hendaklah memperlakukan orang Islam lain mengikut taraf mereka yang telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1921. Maksudnya, orang yang lebih tua hendaklah dilayan dengan hormat dan yang muda dengan belas kasihan. Hadis ini memberi amaran bahawa mereka yang tidak berkelakuan seperti ini tidak termasuk dalam cara Nabi Muhammad SAW. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 357, menasihati bahawa sebahagian daripada menghormati Allah Ta'ala ialah menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Semua manusia adalah sebahagian daripada ciptaan Allah, maka menghormati mereka mengikut ajaran Islam sebenarnya adalah menghormati pencipta, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Islam mengajar umat Islam bahawa apa yang mereka berikan adalah apa yang mereka akan terima. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2022,
apabila seorang muda menghormati dan menghormati orang yang lebih tua kerana usia mereka, Allah Ta'ala akan melantik seseorang untuk memuliakan mereka jika dan apabila mereka mencapai usia lanjut. Satu lagi hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ialah bergembira bersama mereka selagi dosa dijauhi. Malah, senyuman kepada Muslim yang lain untuk menghiburkan mereka dicatat sebagai sedekah. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1956. Orang yang mudah bergaul, lemah lembut dan lemah lembut terhadap orang Islam yang lain telah diberi kabar gembira tentang perlindungan daripada api neraka dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2488. Sebahagian daripada menjadi ceria adalah bercakap baik kepada yang lain. Hal ini sangat penting sehingga Nabi Muhammad SAW telah menasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7512, bahawa ini adalah perbuatan yang melindungi seseorang daripada api neraka. Bahkan, seseorang yang melakukan hal ini telah dijanjikan sebuah kamar yang indah di surga dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nomor 1984. Adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk membetulkan masalah sesama Islam mengikut kemampuan mereka. Malah, Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2509, bahawa melakukan ini lebih baik daripada solat sunat, puasa atau sedekah. Satu lagi hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ialah seseorang itu harus menyembunyikan kesalahan mereka. Telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1930, bahawa Allah Ta'ala akan menutupi aib seorang Muslim yang menyembunyikan aib orang lain kerana Allah Ta'ala. Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546, memperingatkan bahawa sesiapa yang membuka aib orang lain akan didedahkan oleh Allah Ta'ala. Ini tidak bermakna seorang Muslim harus mengabaikan dosa orang lain. Tetapi ini bermakna mereka harus menasihati orang yang berdosa secara lembut dan tertutup untuk bertaubat dengan ikhlas dan tidak menyebut dosa mereka kepada orang lain. Walaupun seorang Muslim ingin mengajar orang lain untuk tidak melakukan dosa yang serupa, mereka harus mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dan menasihati orang lain tanpa menyebut nama orang. Contoh ini direkodkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6979. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah menyaring keburukan orang lain sebagaimana Allah Ta'ala menutupi kesalahan mereka dan kesalahan orang lain. Seorang Muslim hendaklah sentiasa mengelak daripada sebarang keadaan yang menimbulkan syak dan keraguan dalam fikiran orang Islam lain. Ini adalah untuk melindungi mereka daripada dosa yang mungkin dilakukan oleh orang lain yang mencurigakan seperti mengumpat dan memfitnah. Memperluaskan perlindungan ini kepada orang Islam yang lain adalah sebahagian daripada mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana seseorang mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3101, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu isterinya pada waktu malam. Pada masa yang sama dua orang sahabat, semoga Allah meridai mereka, berjalan dengan tergesa-gesa. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memanggil dan memberitahu mereka bahawa dia bertemu isterinya dan bukan wanita asing. Para sahabat, semoga Allah meridai mereka, menjelaskan dengan jelas bahawa pemikiran yang salah tidak terlintas di fikiran mereka. Nabi Muhammad SAW hanya menjawab dengan cara ini untuk mengajar semua orang Islam bahawa seseorang harus menjelaskan apa-apa aktiviti yang boleh dilihat sebagai mencurigakan untuk melindungi pemikiran orang Islam lain. Ini bersambung dengan satu lagi sifat soleh. Ia adalah apabila seseorang mengelakkan melakukan perkara yang halal untuk mengelakkan orang Islam lain berasa buruk. Contohnya, seorang suami tidak menunjukkan kasih sayang secara terbuka kepada isterinya di hadapan orang Islam lain, seperti saudara perempuannya. Walaupun ini benar-benar sah, tetapi melakukannya di hadapan kakaknya mungkin akan menyebabkan dia berasa sedih lebih-lebih lagi jika suaminya tidak melakukan perkara seperti itu dengannya. Ini adalah tahap mulyasi, parasiter yang tidak wajib tetapi fadilat yang besar. Satu lagi hak orang Islam terhadap orang Islam lain ialah mereka harus disambut dengan ucapan selamat Islam.
Ini sepatutnya termasuk orang Islam yang dikenali dan orang Islam tidak kenal. Banyak hadis membincangkan kepentingan dan fadilat beramal ini. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 68, mengaitkan menyebarkan salam kepada orang Islam lain untuk masuk ke dalam syurga. Bab 4 An-Nisa, ayat 86. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau, sekurang-kurangnya, balaslah penghormatan itu dengan cara yang sama. Hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2706, menyarankan agar seorang Muslim mengucapkan salam apabila bertemu dengan Muslim lain dan ketika meninggalkannya. Perlu diingatkan, ucapan selamat Islam adalah petunjuk bahawa seorang Muslim bukan sahaja harus mengalu-alukan seorang Muslim dengan kata-kata yang damai, tetapi mereka mesti mengekalkan kata-kata yang baik dalam setiap percakapan. Di samping itu, penyebaran keamanan ini harus ditunjukkan melalui tindakan seorang Muslim bukan sekadar kata-kata. Inilah erti sebenar menghulurkan salam Islamik kepada orang lain. Seorang Muslim juga harus mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dengan berjabat tangan dengan Muslim lainnya ketika mereka mengucapkan salam kepada mereka. Malah, orang Islam yang melakukan ini dan menjauhi sebarang dosa semasa percakapan mereka akan diampunkan dosa-dosa kecil mereka sebelum mereka berpisah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 5212. Adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk mempertahankan hak-hak umat Islam yang lain semampu mereka tanpa melakukan dosa atau mencederakan diri sendiri. Sebagai contoh, mereka harus menjaga kehormatan orang Islam lain yang sering dicabul di belakang mereka dalam bentuk mengumpat dan memfitnah. Malah, Nabi Muhammad SAW telah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1931, bahawa sesiapa yang menjaga kehormatan seorang Muslim yang lain akan terpelihara dari api neraka pada hari kiamat. Jika seorang Muslim lain menunjukkan akhlak yang buruk, adalah menjadi kewajipan ke atas orang Islam yang lain untuk menjaga adab dengan mereka. Di samping itu, mereka harus menasihati mereka secara tertutup untuk mengubah watak mereka ke arah yang lebih baik. Berbuat demikian di khalayak ramai boleh membawa kepada keaiban mereka dan menjadi kewajipan seorang Muslim untuk tidak memalukan orang Islam lain. Di samping itu, seseorang yang malu lebih cenderung menjadi marah dan oleh itu mereka kurang berkemungkinan menerima nasihat yang baik yang telah diberikan kepada mereka. Jiran tetangga. Ikatan seterusnya semua umat Islam mesti menjaga dan memenuhi hak adalah jiran mereka. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6014, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menasihatkan bahawa baginda digalakkan untuk memperlakukan jiran dengan baik sehinggakan baginda menyangka bahawa jiran akan menjadi pewaris setiap orang Islam. Malangnya, kewajipan ini sering diabaikan walaupun menyantuni jiran tetangga adalah satu aspek penting dalam Islam. Pertama sekali, adalah penting untuk diperhatikan bahawa jiran seseorang dalam Islam termasuk semua orang yang tinggal dalam 40 rumah di setiap arah ke rumah orang Islam. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 109. Nabi Muhammad SAW pernah mengaitkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan hari penghakiman dengan memperlakukan jiran dengan baik dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 174. Hadis ini sahaja sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan melayan jiran dengan baik. Hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 119, memberi amaran bahawa wanita yang menunaikan kewajipan dan banyak melakukan ibadah sunnah akan masuk neraka kerana dia menganiaya jirannya melalui ucapannya. Jika begini keadaannya bagi orang yang mencederakan jirannya melalui kata-kata, bolehkah seseorang membayangkan betapa seriusnya mencederakan jiran secara fizikal? Seorang Muslim harus bersabar apabila dianiaya oleh tetangganya. Malah, seorang Muslim harus melayan mereka dengan baik dalam kes seperti ini. Membalas kebaikan dengan kebaikan tidaklah sukar. Jiran yang baik ialah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Seorang Muslim harus menghormati ruang peribadi harta jiran mereka tetapi pada masa yang sama memberi salam dan menawarkan bantuan kepada mereka tanpa terlalu mengganggu.
Mereka harus disokong dengan apa jua cara yang tersedia untuk seseorang, seperti sokongan keuangan atau emosi. Seorang Muslim hendaklah sentiasa menyembunyikan kesalahan jiran tetangganya. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka ia akan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang membuka aib orang lain, Allah Ta'ala akan membuka aib mereka dan menghinakan mereka secara terbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4880. Saudara mara golongan pertama orang yang mesti memenuhi haknya ialah kerabat mereka. Menjaga tali persaudaraan adalah aspek penting dalam Islam yang tidak boleh ditinggalkan jika seseorang menginginkan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Tanda sebenar keimanan seseorang adalah tidak menghabiskan sepanjang hari beribadah kepada Allah Ta'ala di dalam masjid melainkan untuk menunaikan hak Allah Ta'ala dan menunaikan hak ciptaan. Salah satu hak ciptaan yang paling penting ialah menjaga tali persaudaraan. Seseorang boleh berpura-pura takwa dengan berpakaian Islam tetapi mereka tidak boleh menipu Allah Ta'ala. Apabila seseorang membelik lembaran sejarah, mereka akan sentiasa memerhatikan bahawa hamba-hamba Allah yang bertakwa memelihara hubungan persaudaraan mereka. Walaupun saudara mereka menganiaya mereka, mereka tetap membalas dengan kebaikan. Bab 41 Fusilat, ayat 34. Dan tidaklah sama perbuatan baik dan buruk. Tolaklah kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, akan menjadi seolah-olah dia adalah teman yang setia. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nomor 6525, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa Allah Ta'ala akan sentiasa menolong orang yang berusaha untuk menjaga hubungan kekeluargaan walaupun saudara maranya menyusahkan. Untuk mereka, membalas kebaikan dengan kebaikan bukanlah sesuatu yang istimewa, sedangkan membalas kebaikan kepada kejahatan adalah tanda orang beriman yang ikhlas. Tingkah laku dahulu juga dilihat pada haiwan. Dalam kebanyakan kes, apabila seseorang memperlakukan haiwan dengan baik, ia akan menunjukkan kembali rasa sayang. Ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5991, bahawa orang yang benar-benar menyambung tali persaudaraan ialah orang yang menyambung silaturahim walaupun saudara mara mereka memutuskannya. Nabi Muhammad SAW sentiasa digeruni oleh kebanyakan kerabatnya, tetapi baginda sentiasa menunjukkan kebaikan kepada mereka. Umum mengetahui bahawa seseorang tidak dapat mencapai kejayaan tanpa kedekatan dengan Allah Ta'ala. Tetapi dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5987, Allah Ta'ala telah dengan jelas menyatakan bahawa Dia akan memutuskan ikatan dengan orang yang memutuskan hubungan kekerabatan mereka atas sebab duniawi. Ingatlah, ini adalah benar tanpa mengira betapa besarnya perjuangan seseorang untuk menunaikan hak Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat seperti solat fardu. Jika Allah, yang Maha Tinggi, memutuskan hubungan dengan seorang Muslim, bagaimana mereka boleh mencapai kedekatan dan kejayaan abadinya? Di samping itu, dalam kebanyakan kes, Allah Ta'ala menangguhkan hukuman dosa untuk memberi peluang kepada manusia untuk bertaubat. Tetapi memutuskan tali persaudaraan atas sebab duniawi dihukum dengan pantas. Ini telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4212. Malangnya, memutuskan hubungan biasa dilihat di dunia hari ini. Orang mudah memutuskan hubungan persaudaraan atas sebab duniawi yang remeh. Mereka gagal menyedari bahawa sebarang kehilangan yang berlaku di dunia material adalah sementara, tetapi jika mereka terputus hubungan daripada Allah yang Maha Tinggi, mereka akan menghadapi penderitaan yang berpanjangan di kedua-dua dunia. Sebab putusnya tali persaudaraan yang biasa dilihat dalam masyarakat Islam ialah apabila seseorang itu mencapai status sosial yang lebih tinggi melalui pekerjaan mereka. Ini memberi inspirasi kepada mereka untuk membuang saudara mereka kerana mereka percaya mereka tidak layak berinteraksi dengan mereka lagi. Kecintaan mereka kepada kekayaan dan status sosial mendorong mereka ke pintu paran IA yang meyakinkan mereka bahawa saudara mara mereka hanya ingin mengambil kekayaan mereka daripada mereka. Al-Quran menunjukkan bahawa ikatan ini akan dipersoalkan pada hari kiamat. Bab 4 An-Nisa, ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan perantaraan kamu saling meminta satu sama lain, dan rahim. Sesungguhnya Allah sentiasa diet si kamu, lagi maha memahati.
Ayat ini juga jelas menunjukkan bahawa seseorang tidak akan memperoleh ketawaan tanpa menyambung tali persaudaraan. Jadi mereka yang percaya mereka boleh mencapainya melalui ibadah berlebihan dan puasa terbukti salah dan oleh itu mesti mengubah tingkah laku mereka. Islam mengajar umat Islam untuk menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan membantu saudara mereka dalam perkara yang baik bila-bila masa dan di mana sahaja yang boleh. Mereka telah diperintahkan untuk mengamalkan pemikiran membina yang menyatukan saudara untuk kepentingan masyarakat dan bukannya mentaliti yang merosakkan yang hanya menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4919, mewujudkan perpecahan di kalangan manusia membawa kepada kebinasaan seseorang. Mereka yang memutuskan hubungan kekerabatan mereka telah dilaknat dalam Al-Quran. Bab 47 Muhammad, ayat 22-23. Maka adakah jika kamu berpaling kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan? Hubungan, kamu, mereka, yang berbuat demikian, adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Bagaimana seseorang dapat mencapai keinginan halal mereka di dunia atau di akhirat apabila mereka diliputi dengan laknat Allah yang maha tinggi dan tidak mendapat rahmatnya? Islam tidak memerintahkan seseorang untuk melampaui kemampuan mereka dalam menyara kaum kerabatnya dan tidak juga menyuruh mereka mengorbankan batas-batas Allah Ta'ala untuk kaum kerabatnya kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk jika ia bermakna kemaksiatan kepada pencipta. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2625. Oleh itu, jangan sekali-kali seseorang itu menyertai kerabatnya dalam perbuatan jahat. Dalam hal ini, seorang Muslim hendaklah memerintahkan saudaranya untuk berbuat baik dan melarang mereka dari kemungkaran sambil menjaga kehormatan mereka. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak terhitung banyaknya manfaat yang diperoleh oleh orang yang menyambung tali persaudaraan kerana Allah Ta'ala. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihatkan bahawa orang yang memelihara hubungan akan dikurniakan rahmat tambahan dalam rezeki mereka dan dalam kehidupan mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1693. Ini bermakna bahawa rezeki mereka tidak kira betapa kecilnya ia akan mencukupi untuk mereka dan ia akan memberikan mereka ketenangan jiwa dan badan. Rahmat dalam kehidupan bermakna mereka akan mendapat masa untuk memenuhi semua tugas agama dan duniawi mereka. Ini adalah dua rahmat yang dihabiskan oleh umat Islam sepanjang hayat dan harta mereka untuk mendapatkannya, tetapi ramai yang gagal untuk mengakui bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan kedua-duanya dalam memelihara hubungan kekeluargaan. Mengekalkan hubungan persaudaraan adalah sangat penting sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk menunaikan kewajipan penting ini walaupun dengan saudara bukan Islam mereka. Hadis yang menasihati ini terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2324. Salah satu perangkap iblis ialah dia berhasrat untuk mewujudkan perpecahan antara saudara mara dan dalam masyarakat yang membawa kepada pecah rumah tangga dan perpecahan sosial. Matlamat akhir beliau adalah untuk melemahkan Islam sebagai sebuah negara. Malangnya, ada yang menjadi terkenal kerana menyimpan dendam yang berterusan selama beberapa dekad dan diwarisi dari generasi ke generasi. Seseorang akan melayan saudaranya dengan baik selama beberapa dekad tetapi atas satu kesilapan dan hujah yang terakhir akan bersumpah tidak akan bercakap dengan mereka lagi. Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6526, bahawa haram bagi seorang Muslim memutuskan hubungan dengan Muslim lain kerana masalah duniawi selama lebih dari 3 hari. Jika ini perintah mengenai memutuskan hubungan dengan bukan saudara, boleh bayangkan betapa seriusnya memutuskan hubungan dengan saudara mara. Soalan ini telah dijawab dalam Sahih Bukhari, nombor 5984. Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan bahawa orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat kerana alasan duniawi tidak akan masuk syurga.
Seseorang mesti merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membincangkan topik penting ini dan menyedari bahawa jika selepas berpuluh-puluh tahun dosa-dosa Allah Ta'ala tidak menutup pintu-pintunya atau pelayan-pelayannya dengan manusia, mengapa manusia begitu mudah membelakangkan kaum kerabat mereka daripada dunia yang kecil. Isu ini mesti berubah jika seseorang ingin hubungan mereka dengan Allah yang Maha Tinggi, kekal utuh, yang memerlukan. Ikatan seterusnya, semua umat Islam mesti menjaga dan memenuhi hak-hak mereka yang memerlukan atau mereka yang dianggap lemah dari segi sosial, seperti anak yatim dan janda. Umat Islam mesti menyokong mereka dalam apa cara sekalipun. Aspek sokongan ini ialah mendermakan sedekah yang wajib jika ia menjadi kewajipan ke atas mereka. Seorang Muslim mesti memastikan mereka menderma melalui organisasi atau badan amal yang bereputasi dan boleh dipercayai. Banyak ayat dan hadis yang membincangkan tentang kepentingan bersedekah secara sukarela seperti hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1671. Ia menasihatkan bahawa sedekah adalah wajib setiap hari dari setiap Muslim. Hadis yang sama ini menjelaskan bahawa sedekah ini melibatkan amal soleh yang lain, bukan sekadar menderma harta. Banyak hadis membincangkan keutamaan memberi nafkah kepada anak yatim dan janda. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6005, bahawa sesiapa yang menjaga anak yatim akan bersama Nabi Muhammad SAW dalam syurga. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melabelkan rumah di mana anak yatim dijaga dengan baik sebagai rumah terbaik dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3679. Berkenaan dengan janda-janda, Nabi Muhammad SAW telah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1969, bahawa orang yang menyara seorang janda akan diberi pahala setara dengan seorang pejuang Islam dan orang yang berpuasa setiap hari dan solat sepanjang malam, setiap malam. Kesimpulan, buku ini telah membincangkan banyak hak yang dihutang oleh umat Islam kepada kumpulan orang lain. Oleh itu adalah penting bagi umat Islam untuk bertindak mengikut ajaran ini kerana tanpanya iman seorang Muslim tidak akan sempurna. Dalam hal ini, iman boleh terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama ialah menunaikan hak Allah Ta'ala. Separuh masa kedua adalah memenuhi hak rakyat. Oleh itu, iman seorang Muslim hanya akan sempurna apabila mereka memenuhi kedua-dua bahagian.